PJ Utara, selepas itu Indra Mahkota, Balik Pulau, selepas itu Menteri. Sudah bersedia. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua, terima kasih kepada Menteri. Menteri Kerajaan pada hari ini selalu berkata bahawa kerajaan terlalu bergantung kepada pendapatan ataupun hasil daripada sektor minyak dan gas. Sebenarnya untuk mengurangkan kebergantungan kepada minyak dan gas ni, hasil daripada minyak dan gas ni, kita senang saja, kita kurangkan apa yang kita hisap daripada minyak dan gas, dan jumlah hasil daripada kerajaan akan lebih seimbang antara cukai pendapatan dan juga cukai daripada sektor minyak dan gas. Tapi walaupun kerajaan dapat banyak wang daripada Petronas dan juga sektor minyak dan gas, kita rasa kalau wang ni digunakan secara munasabah, terutama ni digunakan untuk membina negara, membangun negara, terutamanya dalam perbelanjaan pembangunan, saya rasa ni merupakan satu pelaburan yang baik daripada apa yang dikatakan sebagai windfall income from the oil and gas sector. Tapi bila kita lihat perbelanjaan daripada kerajaan selama ini, kita lihat macam Petronas sudah menjadi satu piggy bank, last resort bagi kerajaan. Bila-bila masa kerajaan nak wang tambahan, mereka terus mengambil dan menghisap daripada Petronas. Kita lihat dari tahun 2005 sehingga 2010, jumlah peratusan keuntungan yang yang ditinggalkan dalam Petronas for reinvestment untuk dilabur semula. Pada tahun 2005 42.5%. Tahun 2006 32.7%. Tahun 2007 turun lagi 31.2%. 2008 naik sikit 34.7%. 2009 21.1%, dan tahun lalu 2010 tinggal 13.5% saja daripada keuntungan Petronas yang ditinggalkan dalam Petronas untuk dilabur semula. Jumlah pengutipan cukai-cukai daripada sektor minyak dan gas, termasuklah cukai pendapatan, export duties, royalty dan lain-lain. So kita dapat lihat bahawa Petronas ni macam tertekan. Bila kerajaan tak ada duit, kita hisap lebih. Tapi bila kita lihat perbelanjaan kerajaan telah pun meningkat. Bukan katakan kerajaan tak ada duit, kerajaan ada duit dan meningkat, dan kerajaan telah pun berbelanja, perbelanja kerajaan telah pun meningkat berlipat ganda. 2005 perbelanjaan operasi pengurusan kerajaan 80 bilion. Tahun ini 176 bilion selepas kita include supplementary budget yang baru kita luluskan. 176 bilion, lebih daripada 2 kali ganda apa yang kita belanja pada tahun 2005. Dan kita boleh lihat perbelanjaan kerajaan kebanyakannya menjuru kepada perbelanjaan pengurusan, bukan perbelanjaan pembangunan. Pada tahun 2003 perbelanjaan pengurusan sumbangannya lebih kurang 68.5%. Tapi tahun ini walaupun jumlah pendapatan kerajaan telah pun meningkat, walaupun jumlah perbelanjaan kerajaan meningkat berlipat ganda, peratusan yang diperuntukkan untuk perbelanjaan pengurusan meningkat 10% sehingga 78.5%, dari 68.5% pada tahun 2003. Sepatutnya kalau pendapatan kita meningkat, kita perlu memperuntukkan lebih proportion kepada perbelanjaan pembangunan untuk meningkatkan produktiviti dan juga keberkesanan ekonomi kita pada masa depan. Tapi tidak, bagi kerajaan ini
Kalau pendapatan kita meningkat, kalau perbelanjaan kita meningkat, kita peruntukkan lebih, disproportionately lebih kepada perbelanjaan pengurusan. Dan kita boleh lihat daripada butiran-butiran perbelanjaan pengurusan yang meningkat paling tinggi sekali, supplies and services. Supplies and services di mana ia telah meningkat dari tahun 2003 5.2 bilion sehingga 27 bilion tahun ni lebih kurang. Dan juga kaki tangan gaji dan juga pencen kaki tangan kerajaan telah pun meningkat daripada lebih kurang daripada telah meningkat sehingga dekat 50 bilion pada tahun ni. 50 bilion ni kalau kita pandang balik ke tahun 1999 merupakan jumlah bajet pengurusan seluruh kerajaan, bukan sahaja dengan gaji, supply services semua tercampur, tak sampai 50 bilion. Tapi hari ini 50 bilion ni hanya cukup untuk bayar gaji dan pencen kaki tangan kerajaan. So, adakah kerajaan menggunakan hasil sumbernya daripada minyak dan gas dengan cara yang baik untuk membawa kesan positif atau multiplier effect yang besar kepada ekonomi kita pada masa depan? So, kita dapat lihat juga dari segi defisit kerajaan, walaupun pendapatan daripada Petronas meningkat, pendapatan kerajaan keseluruhannya meningkat, okay, defisit kerajaan telah meningkat daripada 20 bilion pada tahun 2000 sehingga 46 bilion pada tahun 2011. Ini tak masuk akal sebenarnya. Bila kita jadi lebih kaya, sepatutnya hutang kita menurun. Tapi bagi kerajaan masa ini, macam kalau kita jadi lebih kaya, hutang kita jadi lebih besar. Kepersekutuan pada masa ini melebihi 50% daripada GDP kita, iaitu lebih kurang 406 bilion ringgit pada tahun lalu, berbanding dengan 242 bilion ringgit pada tahun 2004. So, kesemua ni Bapa Partai Berdiri Yang Berhormat. Apakah? Mohon celahan. Oh, Hormat. Terima kasih Tan Sri Pengerusi, Tan Sri Perdana Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat PJ Utara. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat khusus tentang bagaimana wang atau dana Petronas ini tidaklah digunakan dengan sebaik mungkin, mungkin dimanipulasi dan salah guna oleh kerajaan setakat ini. Saya nak membawakan bagaimana Petronas juga dipinta untuk beri lebih kurang 100 juta ringgit setahun dimasukkan dalam dana yang dipanggil kumpulan wang amanah negara untuk masa depan lah anak-anak kita, perancangan supaya masa depan mereka terjaga. Diwujudkan pada Februari 1998. Saya terkejut kerana bila ditanya di Parlimen, saya dapat tahu daripada tahun 88 sehinggalah 2011, dana yang tinggal daripada Petronas hanya 3 bilion ringgit as of dengan izin Jun 2011. Dan jumlah keseluruhan bagi Kuan ini adalah 5.43 bilion dan kebanyakan besarnya dibelanjakan untuk projek Putrajaya masa zaman mantan Perdana Menteri itulah. Jadi saya nak bandingkan Yang Berhormat dan tanya pendapat Yang Berhormat, kita bandingkan Kuan dengan Petroleum Fund of Norway. Norway juga sebuah negara pengeluar petroleum, diwujudkan tahun 1990 dan menjelang Disember 2010 nilai Petroleum Fund of Norway adalah 1% daripada pasaran saham global sebanyak US dollars 525 bilion atau lebih 1 trilion ringgit Malaysia. Pohon penjelasan Yang Berhormat PJ Utara, adakah kerajaan ada apa-apa perancangan untuk menjamin masa depan rakyat Malaysia keseluruhannya? Terima kasih. Masih kepada rakan saya daripada Lembah Pantai, saya setuju sekali dengan apa yang telah pun dihujahkan oleh sahabat saya. Bila kita lihat apa yang diperuntukkan secara undang-undang kepada Kuan, Kumpulan Wang Amanah Nasional, Kuan, KWAN, hanya 100 juta setiap tahun. 100 juta setiap tahun. Pada tahun 80-an bila kita peruntukkan 100 juta, mungkin itu munasabah sebab pendapatan dari segi minyak dan gas bukan tinggi sangat. Tapi hari ini bila keuntungan bagi Petronas setiap tahun melebihi 100 bilion ringgit. 100 bilion ringgit
hanya 100 juta diasingkan ke satu dana kumpulan wang amanah nasional, terlalu kecil jumlahnya. Sepatutnya kita peruntukkan jumlah yang lebih tinggi supaya kita dapat menjamin masa depan anak cucu kita, terutamanya masa kita mempunyai kemerosotan ekonomi atau lain-lain cabaran yang kita akan hadapi pada masa yang akan datang. Saya akan explain lagi dasar-dasar yang saya rasa kita ingin supaya kerajaan laksanakan untuk menggunakan wang Petronas, wang minyak dan gas dengan lebih munasabah. Dapat kebelakangan ini ada satu cadangan yang datang daripada CEO Petronas yang dikatakan sudah pun bincang dengan kerajaan, tapi pada masa ini tidak mempunyai respons daripada kerajaan yang kukuh. So saya nak tanya sekarang, cadangan daripada Petronas di mana pada masa depan dari tahun 2013 Petronas hanya akan memberikan dividen sebanyak 30%, menghadkan dividen pada 30% daripada net profit, keuntungan bersih Petronas kepada kerajaan selepas tahun 2013. Saya setuju atas polisi ini kerana ini akan mengekalkan dana pelaburan bagi Petronas untuk melabur dan mencari lebih minyak dan mendapatkan lebih keuntungan pada masa depan. Okay. Adakah kerajaan Barisan Nasional sanggup menerima cadangan ini dan sanggup untuk legislate, memperundangkan perkara ini supaya dalam Akta Petroleum ia menghadkan apa yang Petronas boleh beri kepada kerajaan. Ini akan memberikan satu disiplin pada kerajaan supaya kita tidak menggunakan wang berlebihan ataupun menggunakan wang tanpa keperluan. Dan kita mencadangkan supaya hasil yang diberikan daripada sektor minyak dan gas, terutamanya daripada Petronas kepada kerajaan, penggunaan hasil tersebut juga dihadkan kepada sektor-sektor tertentu. Kita tak nak hasil daripada Petronas yang dikatakan sebagai windfall income, bukan operating income, windfall income. Okay. Kita tak nak gunakan hasil ni kepada barangan-barangan yang dikatakan sebagai lebihan or nice to have, okay, or luxury items. Kita nak supaya wang yang disumbangkan daripada sektor minyak dan gas ini dialihkan kepada sektor-sektor yang akan membawa kebaikan pada masa depan. Terutamanya kita harap kerajaan akan set target di mana katakan 20% digunakan untuk melabur ke teknologi renewable energy. Okay, di mana kita tahu pada satu masa yang akan datang kita akan habis minyak. Okay, untuk replace minyak yang kita akan habis, kita perlukan sumber tenaga yang lain daripada minyak. So, investment in renewable energy ini merupakan satu investment yang saya rasa munasabah untuk menggunakan hasil daripada sektor minyak dan gas. 20% lagi kita boleh gunakan untuk satu tabung seperti KWAN, tapi bukan 100 juta setiap tahun. Lebih daripada itu, mengikut peratusan pendapatan daripada Petronas. Bukan hadkan 100 juta saja, mengikut peratusan. Dan wang ini disimpan dalam satu tabung, katakan KWAN, yang akan digunakan hanya pada masa di mana ekonomi Malaysia terdesak. Macam katakan kadar penumbuhan bagi Malaysia pada sesuatu tahun hanya 2% ataupun merosot negatif growth. Kita perlukan wang tambahan untuk stimulate ekonomi kita. Kita boleh gunakan wang daripada dana ini. Jangan katakan macam tahun 2010, bila kita ekonomi merosot, kerajaan mendapati bahawa tak ada wang untuk stimulate ekonomi kita. Kita perlu meningkatkan defisit tambahan bagi kerajaan. Dan akhir sekali mungkin 20% diagihkan untuk sektor pendidikan. Dari segi perbelanjaan pembangunan saja, bukan perbelanjaan operasi. Ini adalah untuk meningkatkan kualiti dan mutu
output bagi penuntut kita supaya mereka mendapatkan gaji yang lebih tinggi pada masa yang depan. So kita rasa kerajaan perlu mengambil langkah yang tertentu spesifik dalam Petronas Act ataupun Petroleum Act kita, supaya hasil daripada sektor minyak dan gas yang tidak akan kekal selama-lamanya, ianya akan digunakan secara munasabah dan beramanah, dan ianya akan digunakan dalam sektor yang benar-benar akan memberikan multiplier effect ekonomi kepada kita pada masa yang depan. Kita tak nak wang daripada minyak dan gas ni yang digunakan macam sebagai loteri. Kita dapat loteri, kita pergi makan besar, jemput kenduri semua, dan selepas tu bila habis wang, back to normal. Tapi kita dah biasa dengan tabiat kita untuk kenduri besar-besar. Kriuk kita dah jadi besar dan kita terus membazir wang yang besar, dan defisit kita terus dan kian bertambah. Dan saya rasa kalau sikit puji, saya rasa terpanggil untuk menyambut apa yang, terima kasih Tan Sri, disebutkan lebih awal tadi oleh Lembah Pantai, satu celahan yang cukup baik bersabit dengan pentingnya untuk kita menubuhkan sovereign fund, Tan Sri. Kita sebagai sebuah negara yang menghasilkan, yang mendapat anugerah minyak ini, sehingga hari ini belum ada satu yang boleh kita bersaing dengan negara-negara yang mengeluarkan minyak seperti menghasilkan sovereign fund. Perkara ini telah pernah saya sebutkan dahulu, tapi hari ini kita dengar yang bukan nak menambah, yang diletakkan pun sudah semakin kurang. Saya juga dengar apa yang PJ Utara cukup bertanggungjawab, Tan Sri, cara beliau menghujahkan semua perkara ini dalam memperuntukkan bagaimana Petronas, hasil-hasil Petronas perlu dilaburkan kembali dalam perkara-perkara yang boleh membina dan membangunkan negara. Apa yang saya nak sebutkan, PJ Utara, semalam Perdana Menteri juga Menteri Kewangan adakan sepetang dengan Perdana Menteri dengan beberapa ratusan young graduates yang dipanggil sebagai Young Corporate Malaysia, YCM. Dan saya hanya mengambil satu dalam suasana yang kita sedang berbincang hari ini. Salah seorang daripada Young Corporate ini bertanya kepada Perdana Menteri, apakah boleh kiranya excise duty kereta import dikurangkan supaya kita dapat merasakan kereta mewah yang mungkin harga yang munasabah. Lantas dijawab oleh Perdana Menteri bahawa saya selaku Menteri Kewangan, juga Perdana Menteri, andainya saya punya sumber revenue atau sumber pendapatan yang lain, saya pasti mau lakukan tersebut, kerana saya tidak punya revenue. If you tell me what revenues they are, apa lagi revenues yang lain, Tan Sri, di sini saya ingin sebutkan, sementara kita bercakap tentang bagaimana perlu kita jana revenue yang lain, dan sementara kerajaan juga menarik balik subsidi daripada apa yang sepatutnya diberikan sedikit peruntukan kepada rakyat, khususnya dari sudut harga petrol dan sebagainya. Nah, kita berdepan dengan satu rang undang-undang yang akhirnya pada matlamatnya mau memberikan layanan khas. Kuala Selangor ini celahan ataupun taking over. Baik. Ini saya tidak berucap, saya tidak mau berucap, jadi saya mau celah sikit je, kalau tak izinkan. Jadi paling malang PJ Utara, sementara kita bercakap tentang bagaimana wang ini perlu digunakan dengan baik, dan Perdana Menteri sendiri mau menyebutkan tentang revenue yang lain. Di sini kita berbahas tentang satu rang undang-undang, akhirnya mau memberikan layanan khas kepada beberapa elit tertentu yang dipanggil hari ini dengan bahasanya yang saya tak mau sebut. Jadi macam mana PJ Utara, kalau semua yang kita bercakap dalam bahasa yang cukup baik dengan niat yang baik, tetapi akhirnya kita terpaksa meluluskan undang-undang seperti ini. Minta maaf, Tan Sri. Terima kasih. Saya setuju dengan kata-kata daripada rakan saya daripada Kuala Selangor yang
sama dengan apa yang telah pun dihujahkan oleh rakan kita dari Tumpat dan juga Gombak. Pada prinsipnya sebenarnya saya setuju dengan rang undang-undang untuk mempromosikan ataupun bagi mempromosikan sektor minyak dan gas, terutamanya di marginal oil fields. Dari segi prinsip saya tidak ada halangan. Tapi dari segi undang-undang dan cara undang-undang ni telah pun tertulis, saya rasa banyak perkara yang tak tentu yang terdapat dalam undang-undang ni, di mana kuasa yang macam terlampau besar, terlampau what's the word for vague, terlampau kabur yang terdapat dalam undang-undang ni, dan saya rasa perkara ni boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tertentu untuk memperkayakan pihak-pihak yang tertentu. So saya rasa undang-undang ni walaupun niat dia bila kita baca nampaknya murni, tapi ia boleh dipergunakan untuk mendatangkan kebaikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Saya nak pulang kepada sedikit lagi kepada Norwegian Fund yang dibangkitkan oleh rakan saya dari Lembah Pantai tadi. Apa yang istimewa dengan Norwegian Fund ni yang kita perlu ikut ialah dana ini, walaupun ia ni merupakan satu sovereign fund, ianya tidak dipengaruh ataupun dikuasai oleh kerajaan di Norway. Okay? Ia ditubuhkan sebagai satu entiti yang bebas dari kuasa kerajaan dan dari kuasa kerajaan, supaya sebarang pelaburan yang dibuat oleh Norwegian Fund ni adalah atas maximization of profit dan bukan atas alasan-alasan lain seperti digunakan untuk bailout syarikat-syarikat yang tertentu ataupun digunakan untuk memberikan kebaikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Dan saya rasa prinsip ini penting, dan kita harap pihak kerajaan akan mempertimbangkan penubuhan satu dana seperti Norwegian Sovereign Fund ni, Petroleum Fund ni, supaya hasil minyak dan gas kita dapat dikekalkan dan dilabur secara beramanah dan munasabah, supaya pulangan dapat diberikan kepada anak cucu kita. Dan akhir sekali, kalaulah dalam pilihan raya akan datang pihak pakatan kita dapat menjadi kerajaan, saya rasa janji-janji kita dalam buku jingga seperti 20% royalty diberikan kepada semua negeri-negeri yang mengeluarkan minyak dan gas seperti Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak, polisi akan dilaksanakan. Tak kira sama ada negeri-negeri ini ditadbir oleh Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat. Kalau katakan dalam pilihan rakyat akan datang Sabah dan Sarawak terus dipimpin oleh Barisan Nasional, kita akan sama sekali melaksanakan royalty 20% ataupun pulangan 20% kepada negeri Sabah dan Sarawak. Okay? Dan ini merupakan satu cara pimpinan demokratik yang patut diikut oleh semua kerajaan, sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Kita tak boleh, dah jadi Terengganu, dah jadi pimpinan PAS, Wang Ehsan, pulang kepada kerajaan Barisan Nasional, pulang royalty pula. So kita tak nak satu pimpinan sebegitu, dan saya rasa rakan-rakan saya daripada Pakatan Rakyat di sini semua boleh diri menjamin bahawa kerajaan Pakatan Rakyat akan kotakan janji kita kepada semua rakyat di Malaysia, tak kira sama ada mereka undi kepada Barisan Nasional ataupun kepada Pakatan Rakyat. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri.